Jaga solat. Yang kedua, tolong baca Quran. Baca Quran. Kena boleh baca Quran. Yang ketiga, puasa sunat biar banyak. Puasa sunat ni biar banyak. Mulalah kita puasa sunat 3 hari sebulan, 3 hari sebulan, 13, 14 dan 15 setiap bulan. Dan kita ni semakin dekat dengan meninggal dunia. Setiap hari Isnin Kamis puasa sunat di kalangan. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia tersebut. Apabila mati saja anak Adam itu, lalu dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba mulut masing-masing mula menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi kembali peluang untuk hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah wahai malaikat pada orang yang dah meninggal dunia ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu mulai saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Tamunya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat peluang kita datang bertamu seketika dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Apabila kita diberi peluang datang bertamu dalam rumah Allah ini di antara tanda-tanda sayangnya Allah kepada kita, agar kita sentiasa membetulkan jalan hidup kita, untuk membekalkan perjalanan hidup kita ini yang utamanya. Kita akan tanya bekal untuk apa dalam hidup kita. Bekal untuk kita menghadap di hadapan Allah sebentar lagi. Dalam hidup kita ini, tuan-tuan tahu kita tidak hidup untuk dunia saja, tidak. Sekejap lagi kita akan berjumpa dengan alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita tinggal sekarang ini, yang disebut dengan alam barzakh. Tuan-tuan pun tahu sebelum daripada kita hidup di alam dunia ini, kita pernah hidup di alam yang tama sebelum daripada ini. Alam tama kita dipanggil alam yang namakan dengan alam kandungan ibu.
Alam ini alam yang pernah kita hidup sebelum daripada ini kan. Kita pernah hidup di alam yang pertama dipanggil alam kandungan ibu. Saya yakin tak ada seorang pun orang kawasan Mutiara Damansara ni sebut saya tak lahir daripada perut ibu Ustaz. Habis kamu lahir daripada mana? Saya lahir daripada bulu betung Ustaz. Saya keluar daripada buah labu Ustaz. Ada dah cerita demikian. Cerita dongeng tentu ada. Tapi kita pernah hidup dalam kandungan ibu. Lepas pada kita hidup dalam kandungan ibu, kita tak pulang lagi kepada alam tersebut. Sekarang kita berada di alam yang kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kita nak tahu hancur tak hancur, kita tengok badan kita sekarang. Kita dalam proses kehancuran. Allah mula melangkah pada kita ni step by step pada kita untuk menunjukkan kita ni menuju ke arah kematian. Dalam hidup kita sedang bergerak ke arah tersebut. Lepas pada kita hidup alam yang kedua ini, kita kena hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzakh. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, kita sedang beratur untuk mendapat giliran. Giliran dah sampai pada kawan-kawan kita. Cuma Allah sayangkan lagi kita, Allah biarkan lagi kita, dan Allah jadikan kita peluang untuk kita bersiap untuk nak masuk di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Bila kita masuk di alam yang ketiga, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak lagi. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Dalam hidup kita ni keimanan yang mesti kita tanam dalam jiwa kita. Lepas pada kita hidup di alam yang ketiga, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangunkan balik dan dibangkitkan balik. Kita bangun di padang mahsyar. Waktu mana kita bangun di padang mahsyar, masing-masing akan sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita dalam kubur, hari ini kita bangun balik. Kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Kita ingat balik kenangan-kenangan kita di dunia dahulu. Bila kita bangun di padang mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup kita di padang mahsyar? Belum lagi. Tuan-tuan, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Mula kita hidup di alam tersebut, bahasa yang mudah, alam syurga ataupun alam neraka. Masuk pada alam syurga, masuk kita ke alam neraka, na'udzubillah min dzalik. Bila sampai pada alam tersebut, kita dengar ayat Quran sebut, khalidina fiha abada. Kamu kekal sampai bila-bila dalam syurga tersebut. Bila sebut saja tentang neraka, Allah sebut juga khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam yang kita kena hidup sampai ke alam tersebut. Jemaah sekalian, kalau kita jadi orang yang cerdik, tentulah hidup kita ni kita tak berfikir untuk dunia saja. Kalau tuan-tuan termasuk di kalangan orang cerdik, tentu kita akan berfikir panjang dalam hidup ini. Berfikir kita ni macam mana kita nak hidup dalam kubur nanti. Mesti kita terbayang macam mana kita nak hidup di padang mahsyar nanti. Mesti kita terngiang-ngiang macam mana kita nak melalui titian sirat nanti. Pernah tak dalam hidup kalian semua memikirkan macam mana nak hidup di malam pertama dalam kubur sekejap lagi? Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita ni macam mana kita nak melalui saat ular yang banyak melingkar di tubuh badan kita, ular-ular yang besar. Malam kedua kita di barzakh, tengok ular yang besar-besar
yang melingkar tubuh badan kita ni, kita seorang-seorang dalam kubur. Pernah tak terbayang dalam hidup kita, dalam hidup kita ni, saat mana kita di hari yang tiga kita di barzakh, keluar kala-kala jengking sebesar telapak tangan ini, lalu depan muka kita, kemudian keluar api-api depan muka dia tersebut. Agak-agak macam mana kita nak padamkan yang dinamakan dengan ulat-ulat ataupun kala jengking yang sebegitu? Terbayang tak dalam pemikiran kita ni, satu masa nanti akan keluar daripada perut kita ni ulat-ulat sebesar telapak tangan yang akan mula menggigit dan memamah daging-daging tulang-tulang kita. Macam mana kita nak padamkan ulat-ulat tersebut saat mana kita bersendirian dalam kubur nanti? Tak payah cerita yang dalam kubur lah. Macam mana kita nak bangun di padang mahsyar nanti? Bila kita bangun saja, ada dah kenderaan di sebelah kanan kita ni untuk kita berjalan menuju padang mahsyar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak waktu mana melayang suratan amalan manusia di padang mahsyar, tangan kanan ke tangan kiri yang terangkat di padang mahsyar Allah. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan suasana itu, dan tuan-tuan meyakini dalam hidup kita ni, aku macam-macam mana pun bila masuk dalam kubur nanti mesti berjaya, mesti diselamatkan dalam kubur nanti. Itu tanda tuan-tuan seorang yang cerdik. Orang yang cerdik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik di kalangan kamu, orang yang dia mempersiapkan amalan-amalan dia untuk dia hidup di dalam kubur nanti, untuk dia hidup di padang mahsyar nanti, untuk dia hidup kembali yang disebut dengan titian sirat nanti, sehingga dia boleh hidup ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh Rasulullah sebut siapa? Man ittaba'a hawahu wal ajiz. Dan orang bodoh di kalangan kamu, siapa yang bodoh dalam hidup kamu? Man ittaba'a hawahu, orang yang hidup melayan hawa nafsu dia. Hidup dia sentiasa melayan dunia yang sementara ini. Kemudian hujung dia watamanna 'ala Allah, dia letak angan-angan dia kepada Allah. Jangan jadi demikian, jangan. Kita ni jangan jadi orang bodoh. Orang yang hidup dia orang Islam tapi jadi bodoh pada diri dia. Kenapa? Melayan terhadap dunia. Orang tanya dia, tak sembahyang? Tak. Kenapa tak sembahyang? Aku penat, dia jawab demikian. Lepas tu, kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Kamu ni orang Islam ke kafir? Islam lah. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni sebut. Marah dia. Lepas tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup dalam keadaan dia mengharapkan Allah memahami dia. Dia sendiri tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya mulakan perbincangan kita malam ini dengan tajuk yang tuan-tuan minta saya bercakap, amalan penyelamat di alam barzakh. Kira-kiranya satu keadaan yang menggambarkan rupa-rupanya di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita tak selamat bila masuk dalam kubur nanti. Tuan-tuan kena faham benda ni. Ramai di kalangan kita ni, buat apa rumah kita besar di dunia, kereta kita mewah di dunia, kemudian pengaruh kita besar di dunia, anak-anak kita ni semua masuk dalam universiti di dunia ini. Bila kita masuk kubur, masuk seorang-seorang, masuk neraka terus kita. Manfaat apa kita hidup demikian? Tuan-tuan bayang dalam hidup kita, segala-gala benda atas dunia ada. Rumah kita besar, kereta kita mewah, pengaruh kita ramai, masuk kubur, masuk neraka terus. Manfaat apa kita hidup demikian dalam hidup kita? Kenapa masuk neraka? Kita tanya, kenapa masuk neraka? Rupa-rupanya kita tak bersiap menghadap depan Allah. Tuan-tuan baca saja ayat Quran yang Allah cerita pada diri kita ni, pada ayat yang ke-99 dalam surah Al-Mu'minun itu, Allah cerita ketika mana masuk dalam kubur ini, masuk dalam kubur saja, duduk baring saja, orang turunkan jenazah kita dalam kubur. Cerita panjang lah. Kalau tuan-tuan ada masuk, tuan-tuan belajar sebelum masuk kubur, malam di saat mana kita melalui sakaratul maut, di saat mana kita mula dimandikan jenazah, di saat mana kita diusung sampai ke kuburan, semua ni
ulama-ulama karang kita nak ajar pada kita, nak suruh apa dia? Biar kamu sama di saat ini. Tuan-tuan minta saya cakap terus dalam barzakh. Barzakh ni bermula bila? Start daripada mana? Bermulanya barzakh bila jenazah roh kita keluar daripada mata kita, menghadap depan Allah, kemudian turun terus. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut dua je. Sama ada Allah sebut tentukan roh ini di dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Bila sebut syurga Illiyin, turun terus roh ni, berdiri di hujung kepala masing-masing. Yang ni bermula barzakh dunia. Alif ulama sebut ni. Ataupun Allah sebut bila naik saja roh ni, Allah sebut tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, roh ni turun terus berdiri di hujung kepala masing-masing. Bila berdiri di hujung kepala tu, kita mula hidup di alam yang ketiga. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula rasa saat mana butang baju kita mula dibuka. Kita mula rasa saat mana orang usung jenazah kita untuk dimandikan. Kita nampak berapa orang yang datang nak solat jenazah kita. Kita bertanya pada pengusung jenazah, kamu nak bawa ke mana kami? Kita sibuk tanya waktu mana jenazah kita diusung sampai ke kubur. Waktu mana sampai di kubur, kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Saat itu perjalanan hidup di dunia sudah berakhir. Tak ada dah, singkat je masa hidup di dunia. Hidup sekejap je. Orang angkat je jenazah kita tu, nak turun dalam liang lahat. Bila angkat je nak turun tu, peng, terus rasa terus pengalaman yang pertama. Pengalaman yang pertama yang kita akan rasa bila nak turun ke barzakh jenazah kita ni, kita rasa apa? Kita rasa yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ya. Himpitan kubur ni tak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut ad-darat. Rasulullah sebut darat ni himpitan kubur. Himpitan kubur ni berlaku bila? Sebelum daripada kita masuk dalam lubang kubur. Belum jenazah kita turun ke bawah. Beza dengan azab kubur. Azab kubur lepas pada sesi soal jawab sekejap lagi. Tapi yang dinamakan dengan himpitan kubur, bila turun saja jenazah tersebut, pang terus. Kali pertama yang dirasakan. Tak ada seorang pun boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sebut, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sahabat Rasulullah di antara orang yang waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az diusung jenazahnya ke kubur, Rasulullah kata, aku ditunjukkan ramai para malaikat Allah yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. Seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah yang mengiringi Sa'ad bin Mu'az. Bila jenazah Sa'ad bin Mu'az diangkat, diturunkan depan Rasulullah, turun depan Rasulullah, Allah tunjukkan sekali Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Paling sekali tersebut Rasulullah kata menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kemudian Allah kembangkan balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila tanya kepada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Rasulullah jawab, dia tak jaga air kencingnya. Rasulullah jawab, tak jaga air kencing. Dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Kamu tak dengar ke cerita daripada Rasulullah yang cerita tentang Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami dengar Sa'ad bin Mu'az dia tak bersih air kencingnya. Rasulullah kata dia tak bersih air kencing. Lalu sahabat tanya kepada keluarga Sa'ad bin Mu'az, bagaimana dia tak bersih air kencingnya? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi kali pertama dia pulang daripada permusafiran, dia terlampau nak terbuang air tu, dia kencing dalam keadaan dia sedang berdiri. Boleh jadi kerana itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Sekali kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali nak kencing sambil berdiri? Tu yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Nak sebutnya himpitan kubur, ni marah ni setengah orang. Nak sebutnya gambaran bagaimana himpitan kubur. Belum turun cerita panjang.
Tuan-tuan ada masa, tuan-tuan datang ke masjid, datang ke surau. Malam-malam saya harap supaya buat kursus tentang bagaimana kita nak melalui sakaratul maut. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. Orang Melayu kita ni belajar kursus buat kalipat ada. Kursus yang disebut haji ada. Kursus nak buat donat pun ada. Kursus-kursus lain boleh. Kursus nak mati tak boleh. Kena buat kursus sakaratul maut. Nak melalui saat sakaratul maut. Saat mana nak melalui saat yang disebut dengan himpitan kubur. Besar dalam hidup kita. Melalui himpitan kubur. Rasulullah sebut orang yang paling ringan umat aku yang kena himpitan kubur bagaikan pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Bila ibu memeluk anak dia, begitulah himpitan kubur yang paling ringan yang berlaku kepada seorang hamba Allah SWT. Macam mana nak ringan tu? Tu kena cerita kemudian. Tapi bila jenazah kita ni turun saja, bila letak saja ke dalam kubur ni, letak hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita ni, dengar suara bawah telinga terus. Selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Mula hidup di alam yang ketiga, di alam barzakh. Bila letak aja hadap muka ke kiblat tu, nampak terus di hujung kaki kita ni, nampak terus di hujung kaki kita ni dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Nampak malaikat muka dan nakir ni, bila nampak tersebut, orang tutup jelian lahap kita, kemudian tiba-tiba tanah tanih mula ditutupkan, mula diturunkan tanah tanih di atas kuburan kita ni. Bunyi tanah yang turun. Bila turun tanah ni sampai pada lutut dia, sampai pada lutut dia tanah ni, Rasulullah sebut berdiri dah malaikat muka dan nakir depan muka kita. Kepala menjulang sampai ke langit. Taring dia tu rapat sampai ke bumi. Rambut dia tu Rasulullah sebut berjalan di atas rambut malaikat muka dan nakir. Kemudian tak ada muka, membawa satu belantan yang besar. Belantan tu Rasulullah sebut di bawah, yang paling bawah tu berduri tajam. Kalau berkumpul manusia dan juga jin untuk mengangkat belantan itu, nescaya tak terangkat walaupun seinci. Belantan yang dibawa tu berdiri saja depan muka ni. Tiba-tiba mulut manusia disebut terus, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup ya Allah. Tuan-tuan jangan sebut. Orang mutiara damansara ni jangan ada pun sebut nak hidup balik. Jangan sebut. Kalau tuan-tuan sebut, tanda tuan-tuan tak bersedia. Tanda mesti tuan-tuan mati di salah satu daripada tiga kelompok ini. Tiga kelompok ni yang sedang dimatikan oleh Allah. Dia sebut nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal dahulu ya Allah. Siapa tiga kelompok ni? Ya, bila disebut nak hidup balik ni, tiba-tiba mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, kita ditanya, siapa yang tiga kumpulan yang nak hidup balik? Yang dia tak bersedia. Yang dia tiga kumpulan ni confirm orang Islam. Orang Islam, tapi Allah matikan dia di saat mana dia tak bersedia. Sampai tiga kumpulan ini disebut dalam Quran. Dan yang pertama, kumpulan yang pertama yang disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Bila masuk saja dalam kubur, Allah cerita terus. Kumpulan yang pertama ni, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni, jangan ingat zalim pada orang, jangan. Tapi zalim pada diri sendiri. Ramai orang kita demikian. Orang yang menzalimi pada diri sendiri, buat khianat pada diri sendiri. Ada di kalangan kita kata, ustaz, biasa kami dengar orang yang buat khianat pada orang tu ya satu.
Tapi yang buat khianat pada diri sendiri tak pernah kami dengar. Siapa orang tersebut? Bersepah di kalangan kita yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang tahu ada majlis ilmu malam ni, dia tak hadir, dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Dia buat khianat pada diri sendiri. Dia tak boleh sebut padan muka ustaz aku tak datang di sini. Dia tak boleh sebut. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku tak datang. Bila dia dengar azan, dia tak datang sembahyang, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Tuan-tuan jangan ingat, bila kita buat khianat pada orang, kita sedang buat khianat pada orang. Tak. Sewaktu mana kita buat khianat pada orang, kita sedang buat khianat pada diri kita sendiri. Bila kita sihir orang, misal contoh, bukan kita khianat pada dia, kita buat pada diri kita sendiri. Balik-balik di akhirat nanti, kita buat pada kita sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia berjumpa tabung-tabung derma, tiba-tiba dia tak derma dalam tabung tersebut. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia bukan buat zalim pada orang lain. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dia tahu ada orang alim di kawasan dia, dia tak tumpang ilmu dengan orang alim tersebut. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Saya minta maaf nak sebut. Orang yang isap rokok, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Dia buat khianat pada diri sendiri. Saya minta maaf nak sebut. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Orang yang minum arak, dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ni hidup ni. Ada kan orang kita ni, ibu-ibu yang dia sebut pada kita kan, dia kata, ustaz, anak saya bagus ustaz, mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Hidup dia sebetak. Hidup dia memang dia tak curi buah mangga orang, tapi dia tak sembahyang tu, dia buat dosa pada diri dia sendiri. Zalim pada diri sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Orang yang tak boleh baca Quran, yang dia mati di saat mana dia tak boleh baca Quran. Dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, ibu-ibu kalau ibu-ibu tak boleh baca Quran, ibu-ibu pastikan umur ibu-ibu dan tuan-tuan semua panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je, malaikat nanya terus. Quran boleh baca Quran. Bro boleh baca bro. Quran boleh baca? Tak boleh. Kenapa tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk, ya Allah, sibuk. Sibuk apa? Sibuk tengok Liverpool lawan Manchester United. Tu pun kalah, ya Allah. Kalah MU. Nak sebutnya sibuk dalam hidup. Sibuk, ya Allah, sibuk. Sibuk sampai tak sempat nak baca Quran. Sibuk sampai peringkat kita buat zalim pada diri kita sendiri. Malaikat tanya terus, kamu ni Quran tak boleh baca? Tak boleh malaikat. Tak boleh baca. Betul, Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Buat malu je hidup ni. Buat malu je kita hidup. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya nak pesan banyak kali, tolong datang jumpa dengan AJK Masjid, AJK Surau. Bagi tahu pada AJK Surau, tuan, saya tak boleh baca Quran tuan. Saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tolong bantu saya tuan. Menangis kita dekat tiang-tiang, dekat dinding-dinding. Tak boleh baca, ya Allah. Ambil Quran, riba Quran tu, jalankan jari kita atas tulisan Quran. Tak boleh, ya Allah. Surat khabar putih boleh baca, ya Allah. Surat khabar kamu ni aku tak boleh baca, ya Allah. Biar menangis sekarang. Bagi tahu pada AJK hari Jumaat, tolong umum terus. Mana-mana ahli karya yang tak boleh baca Quran, tolong daftar nama dia dekat AJK ni, bagi nombor telefon, bagi nombor rumah. Yang mana-mana ahli karya yang boleh baca Quran, tolong daftar, bagi nombor telefon, bagi nombor rumah. Sedagakan mereka
Sedangkan mereka yang tak boleh baca Quran dengan yang boleh baca Quran. Jadikan mereka bagaikan ansar dan juga muhajirin. Buat majlis pertemuan di antara si A dengan si B. Buat pertemuan demikian. Jangan tak buat. Tolong orang yang nak menghadap depan Allah. Antara yang benda yang besar, Quran ini sendiri. Saya nak sebut awal-awal ni. Sejak lagi saya nak sebut sikit lagi. Tapi nak sebutnya, kita ni kalau tak boleh baca Quran, datang jumpa AJK Masjid. Beritahu pada AJK Masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran. Nangis teresa-esa. AJK jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca. Jangan jawab demikian, buat malu company je. AJK kena boleh, insya-Allah kita pakat tolong. Mari kita sama-sama membina masyarakat kita. Ni orang yang dimatikan dalam keadaan zalim, khianat pada dirinya sendiri. Bila masuk kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dalam poket kamu ada nombor ekor kan? Kenapa kamu mati dalam handphone kamu penuh dengan bahan lucah? Kenapa? Kenapa kamu mati macam ni? Qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, hamba Allah ni jawab. Allah rakam mulut dia dalam kubur. Hari pertama di barzakh dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu mereka. Tak sempat mereka nak pergi masjid, nak pergi belajar, tak sempat mereka. Mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kami? Bumi-bumi ini sempit sangat ke pada kamu? Dalam hidup kamu ni, sibuk sangat dalam hidup kamu ni, tidak Allah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tak berhijrah di atas dunia dahulu? Ulaika ma'wahum jahannam. Allah sebut terus, mereka bagi tahu pada dia, kesudahan orang ni ialah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan dalam hidup kamu. Jangan jadi golongan yang pertama, dan jangan jadi golongan kedua yang masuk kubur. Golongan kedua ni siapa? Orang Islam ni, orang Islam. Saya nak cerita tentang orang Islam yang masuk kubur, tiba-tiba dia tak ada amalan yang boleh tolong dia. Bila dia masuk kubur, siapa golongan kedua? Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, Allah cerita sekelompok manusia yang hidup atas dunia ni memang lawan perintah Allah. Lawan terus. Dia orang Islam, tapi dia sebut, peduli apa engkau dengan aku? Tuan-tuan biasa kan jumpa dengan orang yang tak tutup aurat. Kita tanya, kenapa kamu tak tutup aurat? Ini hak individu lah. Dia sebut demikian. Dia kata, kamu kan pedulikan aku. Kita tanya dia, kamu tak sembahyang? Peduli apa? Yang lebih teruk lagi, orang yang macam ni, dia tak sembahyang, dia tak keluar zakat, dia tak, dalam hidup dia ni dalam keadaan lawan perintah Allah, minum arak, tapi hidup dia senang lenang dalam hidup dia. Kita tegur dia, kenapa kamu ni berani sangat lawan Allah ni? Kita bagi tahu pada mereka, orang yang macam ni tak pernah dalam sejarah manusia yang lawan Allah menang. Hebat-hebat Qarun lawan Allah, tersungkur dalam muka bumi. Hebat-hebat Fir'aun lawan Allah, tenggelam dalam lautan. Sejarah manusia yang lawan Allah tak pernah lagi menang. Yang kamu ni cuba nak lawan Allah, tak nak dengar perintah Allah, tak nak sembahyang, tak nak puasa. Kamu orang Islam kan? Dia jawab balik, peduli apa engkau dengan aku? Kubu aku lah, kubu engkau lah. Kita jawab, ya betul, kubu aku. Tapi bila engkau mati, aku mati, kubu engkau sebelah kubu aku. Tak kebenangan aku dalam kubur. Geram kita nak jawab dengan orang macam ni kan. Ada orang yang lawan, kita heran. Dia tak semayang, tapi tak semayang dia tu sihat tubuh badan. Dia tak puasa, rezeki dia banyak. Dia tak tutup aurat, jodoh dia ada. Kahwin cerai je dia ni. Hidup dia demikian. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa bunga. Nak sebutnya hidup kita ni pelik betul kita. Dalam hidup kita, kenapa demikian? Orang ni sedang diistidrajkan oleh Allah. Allah sebut dalam Quran, falamma nasu ma zukiru bih,
ketika mana mereka melupakan segala peringatan Allah. Allah mula buka, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Tuan-tuan jangan mula heran dengan orang macam ni. Suara dia jadi merdu dalam keadaan dia buat maksiat pada Allah. Dasar dia jadi segar dalam keadaan dia buat maksiat pada Allah. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat tersebut. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa gembira tersebut, akhadnahum baghtatan. Aku rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Dia masuk kubur tu tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah SWT. Masuk kubur tu kejut dia, Allah, mulut dia penuh dengan azab. Masuk dalam kubur tu di saat mana dia dengan laki perempuan yang tak kahwin, dia tengah buat maksiat, mati tengah buat maksiat. Masuk dalam kubur, mesti mulut dia sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Nak hidup balik, nak hidup balik, minta mereka bagilah peluang sekali je nak hidup balik ni mereka. Sekejap je nak hidup. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, orang Islam yang mati. Yang ni menyebabkan alim ulama menangis teresa-esa. Yang ni paling bahaya. Yang kumpulan yang tiga, yang masuk dalam kubur di saat mana dia tak bersiap menghadap depan Allah. Masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, tiba-tiba tengok kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong, tuan-tuan. Dalam surah Al-Kahfi Allah cerita keadaan yang demikian. Pada ayat yang 103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, kamu cerita kepada umat manusia tu, ada di kalangan umat manusia ni, bila masuk saja dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, pandang belakang depan, kosong menghadap depan Allah. Tak ada amalan. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada semua. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Dia puasa ke? Dia puasa. Dia tak tunaikan haji ke? Dia tunaikan haji. Tapi kenapa jadi kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Rupa-rupanya dia membiarkan kesesatan hidup sepanjang hidup di atas dunia. Sesat dalam hidup. Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Allah suruh kita tiap kali mana solat baca ihdinas siratal mustaqim? Kenapa Allah suruh kita tak berhenti lagi semenjak daripada akil balik sampai hari ini kita solat terakhir kita nak menghadap depan Allah tu pun sebut lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kenapa Allah sebut demikian? Kami nak bagi tahu dalam hidup kita ni ramai di kalangan kita ni sesat. Ada orang kita kata, Ustaz, sesat kat mana Ustaz? Saya tak pernah masuk pun ajaran sesat. Saya tak pernah terlibat pun dengan ajaran sesat. Tak, kita sebut di antara kesesatan yang paling melangkaui di kalangan kita ini apa dia? Sesat dalam berkeyakinan dengan Islam. Tak yakin dengan Islam. Benda yang paling bahaya dalam hidup. Tuan-tuan jangan tersesat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan selain daripada Islam. Hidup atas dunia ni minta istiqamah dengan Islam. Kekal hidup kita dengan Islam. Jangan kita ni muzabzabina baina zalik, teragak-agak terhadap Islam. Orang kita ni teragak-agak dalam Islam, perhatian sekali. Orang kita tak yakin dengan Islam. Ramai mana di kalangan kita orang Islam tapi tak yakin dengan Islam. Pelik kan? Orang Islam tak yakin dengan Islam. Kita kata, kat mana Ustaz saya tak yakin? Hidup saya ni, saya semayang, saya puasa, saya zakat. Taklah. Kita sebut sesat ini bukan sekadar dalam bab semayang, puasa, zakat saja, tidak. Tapi sesat ni dalam kehidupan kita seharian. Dalam kehidupan seharian kita ni, ramai mana orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Ekonomi
Islam, dia tak percaya ekonomi Islam. Dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, kamu nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional? Kamu nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Kamu ni orang Islam ke kamu orang agama ke dalam hidup kamu? Orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni kan, orang tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Nak kerja apa kalau menghafal Quran saja? Dia boleh tanya soalan ni. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Kita jawab balik, bukan nak suruh hidup ni menghafal Quran di sepanjang masa, tapi hidup ni nak suruh ada Quran dahulu dalam dasar. Habis yang kamu hantar anak ke mana? Saya lebih kaya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Habis dia, habis. Keyakinan dia habis. Yang dia belajar, saya nak minta maaf dengan tuan-tuan, yang kita belajar di sekolah menengah ni, kita belajar di sekolah kebangsaan dan sebagainya, bila kita habis belajar, kita tak guna-guna pun ilmu yang kita belajar tadi. Ada ilmu yang kita kena guna bila kita habis belajar Quran. Bila kita habis belajar, kita nak kena guna Al-Quran. Tapi kenapa yang kita nak kena guna kita tak belajar? Kenapa yang kita tak kena guna kita sibuk belajar? Saya nak buat contoh yang mudah. Yang belajar, kita dulu belajar, saya pernah belajar dahulu menghafal sejarah para Meswara, misal contoh. Ingat sejarah para Meswara, nak masuk PESA ni, hafal sejarah tersebut. Bila habis belajar, tak guna-guna pun para Meswara tersebut. Yang guna sekarang ejen Ali je dipanggil. Yang kita guna sekarang Upin Ipin. Yang kita belajar dahulu kat mana? Yang belajar dahulu dalam hidup kita. Ini contoh sejarah. Mata pelajaran lain, pelajaran muzik, pelajaran pendidikan jasmani. Benda apa yang kita guna sekarang? Al-Quran yang nak kena guna sekarang. Orang kita tak boleh baca Quran dengan betul. Tuan-tuan buka je klinik Al-Fatihah, berdebu orang akan datang. Belajar betul kembali Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak boleh baca. Allahu Akbar. Nak sebutnya orang kita nak jadi tok imam pun tak boleh. Nak jadi tok imam dalam keluarga pun tak boleh. Saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Dan lebih kurang 18 tahun saya mengajar setiap pagi Khamis. Saya dulu mengajar dengan POP, pop, kumpulan K-pop senang cerita. Satuan pop ni satuan orang pencin dipanggil. Kemudian sebelum ada K-pop tu saya dah mengajar lah pop. Satuan orang pencin. Mengajar 18 tahun. Satu hari ada seorang hamba Allah datang, perempuan, bawa air, tunjuk pada saya, Ustaz, tolong baca sikit air ni. Dia bagi nama suami dia. Kenapa? Kita sebut suami saya tak boleh jadi imam solat saya, Ustaz. Sejak mula-mula kahwin sampai hari ini, umur dah berapa lama dah kahwin? 28 tahun, Ustaz. 28 tahun tak pernah jadi imam. Tak pernah. Kenapa? Tak betul Fatihah, Ustaz. Dia tak berani. Puan tak pujuk ke? Suami puan untuk jadi imam solat? Pujuk, Ustaz. Saya pujuk. Lama-lama dia sebut, engkau sajalah jadi imam. Dia suruh saya jadi imam pula dia sebut. Nak sebutnya Fatihah tak betul. Jangan main-main tuan-tuan. Nampak simple je, tapi dia besar di sisi Allah. Orang kita hidup dalam keadaan tak yakin dengan Islam. Kalau kamu yakin dengan Islam, mesti kamu meyakini hidup kamu dengan Islam. Dalam hidup kita ni Allah dah sadar, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan menyesal. Tuan-tuan jangan tak yakin dengan Islam, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ada ragu-ragu terhadap Islam. Orang kita tak yakin dengan politik Islam. Politik Islam dia tak yakin. Mana ada Ustaz? Politik suku, agama suku lah. Ustaz jangan sebut politik. Ustaz ni cerita bak mati je. Ustaz jangan cerita tentang politik. Kita jawab balik. Kalau kamu tak faham tentang politik Islam, macam mana Rasulullah mentadbir bumi Madinah? Kalau Rasulullah tak guna politik Islam, macam mana sahabat-sahabat membuka kota Konstantinopel
nescaya orang bukan Islam akan menguasai kita. Ini yang sedang terjadi dalam hidup. Politik Islam mesti dikuasai oleh orang Islam. Orang Islam kena ajar ada dosa, ada pahala dalam politik. Bila terlibat dengan politik ni, bila roh kita sampai di halqum, bila roh kita sampai di halqum je, Allahu Akbar, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita, sebiji muka arwah ayah kita. Dalam hadis Bara' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila datang roh kita ditarik sampai di halqum, sampai di halqum ni, bila tarik sampai halqum, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Kamu ingat tak abah dukung kamu kan? Kamu ingat tak abah mandikan kamu kan? Kamu ingat tak abah yang hantar kamu ke sekolah kan? Kamu ingat tak abah yang menunggu depan pintu pagar untuk membawa kamu pulang kan? Kamu ingat tak? Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kita cuba juga mengucap. Bila kita cuba mengucap, Rasulullah cerita, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Datang sebelah kiri, tunjuk buah dada ni. Anakku, ini ummi, ni mama yang pernah menyusukan kamu dengan dada ini. Dada ini pernah menyusukan kamu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati bersama dengan ummi dalam Kristian. Syaitan mutiara Damansara ni tuan-tuan. Syaitan kat sini, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Tuan-tuan tunggulah sikit lagi. Tuan-tuan tunggulah. Bila dekat nak meninggal dunia tu, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita ni, dia akan sebut terus, anakku, matilah bersama dengan abah. Matilah dengan abah. Mati dengan abah ni apa dia? Matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Matilah kamu dalam Islam pragmatis. Matilah. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah. Mana dah orang kita mati dalam keadaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dah pesan, jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu memegang erat Islam ini pada tubuh dan kamu, menggenggam Islam dalam hidup kamu. Jangan kamu tergelincir walaupun sedikit dengan Islam. Nak gambarkan dalam hidup kita ni benar-benar keyakinan dengan Islam. Kalau tidak, masuk dalam kubur tu kosong amalan menghadap depan Allah. Ini benda yang taman. Kalau tuan-tuan tanya saya, persiapan apa sebelum kita masuk dalam kubur? Ni persiapan utama. Persiapan apa dia? Menambahkan keyakinan hidup dengan Islam. Lagi bertambah usia kita, lagi bertambah yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita kena ajar dan kita belajar dalam hidup kita ni, menambahkan keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, supaya tidak kosong amalan kita dalam kubur, tolong jaga ibadah pada Allah. Tolong jaga ibadah. Ibadah apa yang jaga? Solat. Solat jangan tinggal walaupun satu rakaat. Sesibuk mana pun kita, jaga solat. Orang yang paling payah nak jaga solat, orang perempuan. Orang perempuan paling payah nak jaga solat. Bila kalian payah jaga solat kalian, bila kalian uzur. Bila kalian uzur, di saat mana kalian uzur, kalian berkerjaya. Uzur tu kering pukul 9 pagi. Kalian kerja, kalian tak solat. Zuhur tak solat. Zuhur kalian tak mandi. Kalian biarkan kerja kalian sebut sampai petang, asar kalian pulang. Bila pulang, cek dah kering dah darah kita mula mandi dan kita tinggal 2 waktu solat. Ni kena ingat betul-betul orang perempuan. Kalian, kalau kalian boleh jaga yang ni, beruntung hidup kalian. Jaga Allah dan juga Rasul. Orang perempuan, tolong jaga ni. Ustaz dalam hidup kalian yang dinamakan dengan jaga solat. Orang lelaki, tolong jaga solat. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Tak berbaloi tuan-tuan masuk dalam neraka sakar dengan tuan-tuan tinggal solat tuan-tuan. Start daripada kita akil balik sampai usia kita 40 tahun, jaga solat. Jaga solat 5 waktu. Dah sampai dah 5, kita nak sampai 40 tahun dah, jaga 5 waktu dalam hidup kita. 40 tahun, jaga solat berjemaah. Datang solat berjemaah. Datang. Umur 40 tahun lah kita.
40 tahun bukan masa lagi untuk dunia. Berebut datang semayang berjemaah. Berebut pada kita ni salat berjemaah. Umur 40 tahun, jangan sibuk lagi nak mengejar dunia. Dunia semakin berakhir dalam hidup. Usia 40 tahun awal kepada menjadi tua dalam hidup. Tua bermula bila? Pada usia 40 tahun. Muda kita sebelum 40 tahun tu masa muda. Tapi ulama-ulama kata kalau tak sempat pun umur 40 tahun mula datang dah. Jangan tinggal 2 waktu terutama. Terutama kalau tak sempat juga 5 waktu sembahyang berjemaah, 2 waktu ni jangan tinggal. Subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Ini kita jaga betul-betul. Ada satu hadis, yang hadis ni tak kuat tapi cerita tentang bagaimana besarnya nilai sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Isyak berjemaah penting dalam hidup kita. Subuh berjemaah penting dalam kehidupan kita ini sendiri. Nak sebutnya jaga di kalangan kita demikian. Kemudian lepas pada kita berjaga yang ni, jaga yang namakan dengan subuh berjemaah, isyak berjemaah, umur 60 tahun, tolong jaga tahajud malam. Jangan tinggal lagi tahajud malam. Siapa-siapa yang usia 60 tahun, jaga tahajud. Tolong bangun tahajud. Jangan tidur lagi, jangan banyak tidur. Lepas isyak, tidur terus. Jangan kita banyak masa kita terbuang. Jangan melayan handphone lagi ayah-ayah ibu-ibu. Lepas isyak, kalian tidur. Kalian jangan layan handphone. Jangan sibuk nak baca WhatsApp. Jangan sibuk nak main PUBG orang tua-tua. Nak sebutnya demikian. Jangan habis masa kita. Umur 60 tahun, umur confirm mati. Umur confirm mati. Rasulullah sebut umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Masa tu je dalam hidup kita. Malam lepas isyak balik nanti tidur. Tidur bangun pukul 2 pagi. Macam Rasulullah lakukan. Rasulullah bangun, Rasulullah solat sunat sebanyak 12 rakaat. Mayang sunat campur dengan witir 1 rakaat, 13 rakaat. Rasulullah sebut siapa yang jaga solat 13 rakaat, 12 rakaat setiap malam, malam-malam dia penghujung kematian dia mati di saat yang demikian, tempat dia dalam syurga Allah SWT. 12 rakaat je ayah-ayah ibu-ibu. Bangun malam-malam. Kita umur 60 tahun tak masuk jabat dah pun. 60 tahun mana masuk jabat dah? Kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah. Nak sebutnya kita ni, orang nak suruh kita bersiap dah dalam hidup kita ni sendiri. 60 tahun dah umur kita. Dalam usia sebegini, bangun tahajud. Pukul 2 pagi bangun, pukul 3 pagi, lepas habis tahajud, tidur balik. Kemudian bangun balik untuk sembahyang subuh. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lepas subuh, jangan balik terus. Saya minta AJK Surau, AJK Masjid, buatlah program-program lepas subuh menjelang naiknya matahari baru habis waktu kita berada dalam masjid, baliklah waktu tersebut. Ni mesti duduk iktikaf, baca Quran sampai matahari naik satu galah lah, baru kita naik, baru kita lakukan begitu, baru kita pulang ke rumah. Kerana kita tak ada benda yang lain dah kita buat. Jangan berkejar untuk nak balik sambung tidur balik. Jangan demikian. Lepas di subuh kita baca Quran, dengar tazkirah, buat halaqah, kemudian sampai nak matahari dah naik dah sikit, barulah kita pulang ke rumah kita. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi yang ni saya tak berapa cadangkan sangat orang Melayu kita buat untuk bangun tahajud sebegini. Orang Melayu kita ni kalau dia tidur malam lepas isyak dia bangun pukul 2 pagi, dia semayang, dia tidur, dia tak bangun dah. Ia menyebabkan saya tak berapa cadangkan yang tak. Tapi saya cadangkan yang kedua, bangun tahajud. Yang kedua bangun tahajud, tidur lepas isyak, bangun dekat dengan subuh, semayang sampai baca Quran, kemudian sampai semayang subuh di masjid, berebut sah yang tamu di kalangan kita. Jangan bagi peluang orang lain sah yang tamu. Biar ayah-ayah ibu-ibu kalian mesti berebut sah yang tamu. Kalian baca Quran, mengalir mata kalian di saat mana kalian sedang meriba Al-Quran Karim tersebut. Ini yang besar. Kalau tak boleh juga yang kedua, ada yang sebut, Ustaz, saya ni kalau orang tak kejut, lusa pula bangun. Saya ni jenis payah nak bangun, Ustaz. Saya tidur ni susah nak bangun. Kita tanya kenapa susah nak bangun? Saya makan sebelum tidur, Ustaz. Saya tidur dalam keadaan kekenyangan.
Lalu saya tidur, saya susah nak bangun. Kita pun tegur, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun. Kalau makan lagi tak bangun. Kalau makan lagi tak bangun. Itu macam mana? Saya cadangkan pada ayah-ayah ibu-ibu, kunci jam pada diri kita. Dia jawab balik, kunci jam pun jam dia bangun Ustaz. Saya tak bangun-bangun. Oh, kalau begitu saya cadangkan ayah-ayah ibu-ibu solat sebelum tidur, solat tahajud sebelum tidur. Setiap malam kita, malam-malam kita nak tidur je, saat mana kita nak tidur kita tahu kita payah bangun sembahyang sunat terus, sembahyang sunat, barulah kita tidur. Kita kata tak tidur lagi Ustaz, bermula tahajud lepas isyak, berakhir tahajud sebelum mana subuh. Tak tidur lagi, tidur ni sunat dia. Kalau nak ambil pahala tidur juga, buat tidur, pejam mata, buat tidur, pejam mata kejap bangun. Yang ini dilakukan oleh orang nak melontar di Muzdalifah kan. Bila nak ambil batu di Muzdalifah tu, tak tidur di Muzdalifah, masing-masing pergi kutip batu, buat tidur. Lalu saja kawasan Muzdalifah tersebut. Demikian saya nak sebut orang yang nak bangun tahajud malam, Allah jadikan kelonggaran pada kalian supaya kalian jangan tertinggal untuk yang pertama jaga solat. Yang kedua, tolong baca Quran. Kena boleh baca Quran. Yang ketiga, puasa sunat biar banyak. Mulalah kita puasa sunat 3 hari sebulan, 13, 14 dan 15 setiap bulan. Dan kita ni semakin dekat dengan meninggal dunia. Setiap hari Isnin Kamis puasa sunat di kalangan. Kemudian apa lagi yang dalam ibadah ni saya nak pesan betul-betul orang Mutiara Damansara ni. Yang dalam ibadah yang keempat ialah kamu tolong alihkan semua aset-aset kamu yang ada di dunia, alihkan ke akhirat Allah sebelum kalian masuk seorang-seorang dalam kubur. Yang ini penting sangat. Sebelum kita meninggal dunia, tolong alihkan semua aset-aset kita di dunia ini. Semua harta benda kita di atas dunia ni hantar ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Jangan ada di kalangan kita dia masuk kubur, dia tertinggal harta dia di atas dunia, tak sempat nak dialihkan ke akhirat Allah. Rugi dalam hidup. Tuan-tuan cari harta untuk siapa? Tuan-tuan cari harta untuk diri kita kan? Kalau kita cari untuk diri kita, tolong alihkanlah harta-harta kita ke akhirat Allah sebelum kita pergi kepada mahsyar. Macam orang kita pergi ke Mekah, bila dia beli barang banyak di Mekah, barang-barang dia beli banyak di Mekah, sebelum dia balik dia post terlebih dahulu barang-barang dia, air zam-zam dia, kurma dia, pakaian dia. Kadang-kadang kurma zam-zam dah sampai di Malaysia, tuan duk kat Mekah lagi. Demikian juga dengan harta benda kita. Harta benda kita ni, alihkan harta kita ni ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Belum kita masuk dalam kubur. Ramai dah yang dia masuk, dia tertinggal harta dia ke atas dunia. Lalu dia kena jawab terhadap harta dia atas dunia. Sedangkan dia masuk dalam kubur, dia tak jumpa harta-harta dia yang dia tinggal atas dunia ni. Yang dia tertinggal atas dunia, orang lain sedang berebut terhadap harta yang ditinggalkan di atas dunia. Jangan tuan-tuan. Macam mana kita nak alih harta kita? Wakaf. Macam mana kita nak alih harta kita? Sedekah. Macam mana kita nak alih harta kita? Hibah. Tuan-tuan buat hibah sebelum tuan-tuan menghadap di hadapan Allah. Macam mana kita nak alih harta benda kita? Hadiah. Ni semua instrumen yang diajar dalam Islam, cara yang diajar dalam Islam untuk mengalihkan harta kita ke akhirat Allah SWT. Ramai dah orang kita ni, dia cari harta pandai, tapi nak alih harta ke akhirat tak pandai, tak cerdik langsung dalam hidup. Orang tanya, simpan harta ni untuk siapa? Untuk kita juga Ustaz. Bila untuk kita? Bila kita tua nanti, simpanan bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KLSP Ustaz. KLSP yang ajar kami untuk simpan bekalan hari tua. Dia jawab tak. Rasulullah ajar supaya kita tak masuk dalam kubur kosong amalan kita ni. Kita diajar supaya apa dia? Alihkan harta kita ke akhirat Allah. Harta apa dia? Rumah kita. Rumah tuan-tuan ya. Rumah tuan-tuan ni
tuan-tuan panggil anak-anak, semua balik, bagi tahu pada anak-anak kita, tanah yang tu untuk kamu, rumah yang Umi Mak dan Abi beli yang tu untuk kamu, bagi semua untuk mereka. Manakala rumah ni kalau Abi Umi meninggal dunia, kamu jangan tuntut rumah ni Abi telah wakafkan untuk masjid, untuk kegunaan masjid. Kenapa? Abi nak ambil balik waktu mana dalam kubur nanti. Nak ambil balik dalam kubur nanti. Tak percaya cuba try nanti, tak percaya. Jumpa tak jumpa. Biar anak-anak kita tanya, kami nak tinggal kat mana? Kami nak duduk kat mana? Kamu cari sendirilah dalam hidup kami. Rumah ni Abi dengan Umi cari kan. Oleh kerana Abi dan Umi cari rumah ni, bila meninggal dunia, bagi pada masjid, bagi pada surga. Jumpa dan ke masjid, jumpa ke surga. Saya meninggal dunia, rumah saya menjadi milik masjid. Pastikan saya meninggal dunia dulu. Jangan saya tak meninggal dunia dah kubur. Saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, dah semua tak ada dah. Anak-anak saya takkan tuntut terhadap rumah ini. Dia menjadi milik masjid. Masjid ambil rumah ni, jual pada orang lain. Bila jual pada orang lain tersebut, ambil duit tersebut, jual pada orang tu, pastikan orang tu datang sembahyang berjemaah di masjid. Antu buat perjanjian yang elok-elok sikit. Jadi demikian. Kemudian kita dalam kubur berjumpa balik harta benda kita. Alhamdulillah, aku sempat mengalihkan aset-aset aku ke akhirat Allah sebelum aku menghadap di hadapan Allah. Ni nak sebut satu benda yang sedang berlaku di kalangan kita ni. Punca di Malaysia kita ni, harta orang Islam ada lebih kurang 90 bilion yang tak boleh diagih-agihkan lagi. Sedangkan harta orang bukan Islam hanya 3 bilion saja yang sedang direbut sekarang. Harta orang Islam 90 bilion. Besar ni, punca apa? Tak sempat nak alih lah. Simpan. Orang kata simpan untuk apa? Untuk hari tua, Ustaz. Bila tua, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita sedang menjelang usia tua. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita sedang menjelang usia tua. Anak-anak tak tinggal dengan kita dah. Keluarga kita pun tak ada siapa dah. Kita pun nak jalan satu rumah pun tak larat dah dalam hidup kita. Di saat mana kita siapkan rumah besar tersebut, nak masuk rumah besar ni, dah siap dia rumah besar, balik kampung tersebut, beli kereta besar pula. Nak puas hati. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Nak masuk rumah besar, masuk seminggu je meninggal dunia terus. Masuk, kebanyakan orang gitu. Masuk sekejap je meninggal dunia. Mula meninggal dunia sebab isteri dia pun dapat kereta baru yang baru dia beli. Habis dia indah, isteri baru kahwin dengan suami baru. Suami baru pula bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita, petang-petang duk round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur pula tengok macam-macam dia kereta ni. Kalau dia round saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah. Jangan tuan-tuan, membazir betul hidup kita demikian. Tolong alihlah harta-harta kita ni. Tolong wakaf, tolong sedekah, tolong derma. Nanti kita akan jumpa balik di akhirat. Ini kaedah Islam. Islam diajar macam kita duduk dalam majlis ilmu ni kan. Kita duduk dalam majlis ilmu, lalu tabung derma. Kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasa yang RM1 masuk. Di akhirat nanti kita berjumpa balik yang RM1. Kita mula tengok RM1 je RM1 je aku bagi. Jahat betul lah aku atas dunia ni. Kita mula rasa demikian. Dunia ni tempat kita mengalih segala harta di dunia untuk ke akhirat Allah. Ini supaya tak kosong amalan kita. 2. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolonglah jaga akhlak. Akhlak yang pertama, akhlak dengan diri kita sendiri. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian mesti menjadi orang yang semakin berusia, semakin tanda-tanda syurga itu berada pada kalian. Tanda kalian ada akhlak. Semakin berumur kita, semakin orang nampak ahli syurga dia. Berjalan dengan kita pun orang bang tanda syurga pada kita. Jalan mulut kita ni pun cakap benda yang baik, tak ada cakap benda yang buruk. Tanda ahli syurga. Akhlak dia mula menjadi akhlak yang baik. Jaga akhlak.
jaga perangai dalam hidup kita. Yang kedua, dalam akhlak ni, jaga hubungan dengan mak dan ayah kita. Tolong jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada mak ayah dalam hidup tuan-tuan, tuan-tuan jangan sekali-kali singgung hati mereka. Jangan tuan-tuan. Jangan sampai tuan-tuan ada mak ayah, mak mertua, ayah mertua, tuan-tuan tak pedulikan terhadap mereka. Jangan tuan-tuan. Kalau ada ayah dan ibu kita, khususnya orang lelaki, pastikan jaga ibu itu menjadi besar dalam hidup kalian lebih daripada kalian menjaga isteri kalian. Kalian jangan jadi penipu dan pembohong. Jangan nipu dengan mak ayah. Mak ayah tanya, tak balik kampung ke kali ni? Tak boleh balik mak. Saya ada kerja mak. Saya ada tugasan yang perlu saya selesaikan. Padahal kita nak bawa anak isteri kita pergi melancong kan? Kita menipu dengan mak ayah kita. Jangan kalian. Mak ayah kita tahu. Tengok mak ayah kita ni, tengok dalam Instagram dia. Dia ada Instagram juga misalnya. Tengok kita ni pergi melancong apa-apa. Ni dalam hati dia tu terguris terus. Allah, sampai hati dia menipu. Tak masuk syurga kalian. Tak masuk syurga. Kalian jangan ingat kalian akan dapat syurga. Tertutup pintu syurga, terbuka luas pintu neraka Allah untuk kalian. Jangan singgung hati mak ayah. Berebut jaga mak ayah. Mak kita, ayah kita yang tua, tolong berebut jaga. Datang pergi jumpa dengan mak, jomlah duduk rumah saya, jomlah dengan saya, jom mak tolonglah mak. Mak tak payah pergi tempat lain, mak dengan saya je. Mak jaga saya semenjak kecil sampai saya dewasa. Sekarang masa saya untuk jaga mak muda. Jangan beralasan untuk nak jaga mak ayah. Sibuk bagi tahu pada orang lain, engkau lah yang jaga, aku banyak kerja. Sebut pada adik-adik yang lain, aku ni banyak kerja, aku ni banyak urusan. Engkau tak ada urusan, engkau selesaikan. Siap kita. Siap orang macam ni. Tunggulah kalian. Di saat mana ibu-ibu kalian mengalir air mata, mendengar pertelingkahan kalian yang tak nak jaga mak ni, maknya angkat tangan dia. Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah kalau kehidupan ini membawa kebaikan padaku ya Allah. Wa tawaffani, mati-matilah aku ya Allah in kana al-maut khairan li, kalaulah mati ini membawa kebaikan dalam hidup-hidup yang mendatang nanti ya Allah. Jangan jadi demikian. Kalian orang lelaki, tolong jaga yang ini. Jaga hati mak ayah dalam hidup. Manakala orang perempuan, tolong jaga hati suami kalian. Dalam hidup kalian, suami kalian ni tempat pintu syurga kalian. Jangan kerana kalian, suami kalian sibuk jaga kalian, sehingga kan suami sibuk jaga isteri lebih daripada takutnya kepada Allah SWT. Dosa besar dalam hidup kalian. Orang lelaki jangan jadi penakut pada isteri. Istilah baru orang Melayu kita sebut penakut bini. Jangan jadi demikian. Hidup ni hanya takut pada Allah. Takut pada Allah dalam hidup kita. Orang perempuan jangan tekan suami kalian dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jangan demikian. Nanti kalian, suami kalian terasa hati, kalian mati di saat mana suami kalian terasa hati, kalian tak akan jumpa syurga Allah. Tertutup pintu-pintu syurga Allah dan terbuka luas pintu neraka Allah SWT. Ingat tuan-tuan, orang lelaki ni lagi dia tua, lagi dia simpan perasaan dalam hati. Ni perangai orang lelaki. Orang lelaki belum kahwin banyak mulut, lepas kahwin mulut simpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Orang perempuan sebelum kahwin tak ada mulut, dah kahwin mulut kat mulut dia. Mulut kat mulut. Dia nak jaga, nak pergi lurus rumah tangga dia. Orang lelaki kan belum kahwin kan banyak dia mulut. Sibuk tanya orang perempuan, tinggal kat mana? Orang perempuan jawab bengkahnya. Agak-agak lah. Kemudian adik-beradik berapa orang? Cuba teka. Senang je dia jawab. Pendek-pendek je dia jawab. Tapi lepas kahwin, orang lelaki tak banyak mulut. Orang perempuan sibuk tanya, abang nak makan ke tak makan? Boleh je lah. Nak kena hidang ke tak hidang? Terpulang dah. Lepas tu nak saya kena tunggu ke tak kena tunggu? Ikut je lah. Pendek-pendek. Tapi semua yang pendek itu disimpan dalam hati. Yang dia simpan dalam hati itu, kalian kena minta maaf. Minta maaf.
setiap hari minta maaf. Saya pohon kemaafan dengan abang. Redakan saya. Jangan saya mati di saat mana abang tak reda pada saya. Ini besar dalam hidup. Manakala orang lelaki jaga mak ayah. Mak mertua, ayah mertua sama kedudukan. Sama kedudukan dalam Islam. Jaga tu. Jangan sampai hati mak ayah kita tersinggung dengan kita. Kalau mak ayah kita tersinggung dengan kita, kerjalah, gajilah banyak mana pun, semua tak diberkati di sisi Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sebut, aku tetap pada diri kamu dalam hidup kamu menjadi hamba pada Allah, jangan syirik pada Allah walaupun sikit. Wa bil walidaini ihsana, pada kedua ibu bapa kamu kena ada ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah pesan dah, kalau salah seorang di antara mereka tertua ataupun mereka dua-dua tertua, wala taqul lahumā uffin, jangan kamu sebut di mulut kamu depan mak ayah kamu. Ataupun seumpama, jangan. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking kata-kata mereka sebut. Wa qul lahumā qawlan karīmā, bercakap dengan kedua ibu bapa kamu dengan penuh kelembutan pada diri kamu. Waqfid janahadz dzulli minar rahmah. Allah pesan, tundukkan sayap kamu ni kamu tutup. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tolonglah kasihanlah pada kedua ibu bapa kami ni ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia mendidik aku sewaktu mana aku kecil dahulu ya Allah. Ni dengan ayah kita, jaga akhlak. Yang ketiga, akhlak dengan jiran. Akhlak dengan jiran. Saya nak pesan betul-betul ni, jaga kita dengan jiran kita. Jangan singgung jiran kita, jangan sakitkan hati, jangan sampai tak tegur sapa dengan jiran kita. Jaga akhlak kita di sini. Rasulullah dia pesan jaga. Kalau kalian boleh pesan jaga tiga-tiga perkara ni, inilah penyelamat kalian di barzakh. Inilah penyelamat kalian di barzakh. Kalau kalian boleh jaga tiga-tiga perkara ni, masuk dalam kubur terpampang luas pintu-pintu syurga Allah. Terbuka ni. Bila mereka tanya ma rabbuka, kita jawab terus Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka, kita jawab terus Muhammad Nabi. Sebut tu kembang kubur kita ni luas, seluas 70 hasta. Sebelah kanan 70 hasta, sebelah kiri 70 hasta, atas 70 hasta, bawah 70 hasta. Berubah jadi warna hijau yang indah. Malaikat mula tanya, kita mula tanya malaikat, ni kubur ni jadi indah cantik ni datang daripada mana ni malaikat? Malaikat jawab, inilah hasil daripada kamu bangun tahajud waktu mana kamu hidup di atas dunia. Tahajud itu. Kemudian mula kedengaran bunyi macam lebah di dalam kubur kita tu, semua mendatangi kita semakin dekat. Kita sibuk tanya malaikat, ni datang daripada mana ni malaikat? Ni datang apa ni sedang berlaku ni? Malaikat jawab, inilah roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu sedang datang menziarahi kamu sekarang. Masa tersebut masa yang indah dalam hidup. Tuan-tuan tak akan rasa lebih indah daripada masa yang sangat indah di dunia ini, kecuali waktu mana kita dalam kubur nanti, saat mana kita di barzakh, kita mula dihadapkan di hadapan Allah, dan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang diberi kebaikan di saat itu kerana kita jaga tiga perkara tadi, insya-Allah. Saya harap semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pilih kita untuk dapat nikmat-nikmat itu, dan Allah rakamkan malam ini di antara malam-malam yang menceriakan kita di dalam barzakh nanti. Allah akan tunjuk balik setiap detik kita berada dalam majlis ini, waktu mana kita dalam kubur nanti, dan kita akan rasa bangga kerana kita dipilih oleh Allah saat yang sebegini. Terima kasih di atas jemputan ini. Saya pohon kemaafan kerana panjang dah masa. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan malam yang baik ini Allah jadikan kebaikan yang terusan dalam hidup kita, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Mari kita sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, kat luar nanti ada kitab ni. Saya karang kitab ni. Kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, amalan apa yang kita kena buat? Saya susun balik. Dalam ni ada 2 doa yang besar. Doa yang Rasulullah ajar
ada muka surat 47 dan muka surat 49. Cerita tentang bila kita nak mati baca doa ni. La ilaha illallahul halimul karim. Ulang sebanyak 3 kali. Kemudian sebut alhamdulillah rabbil alamin sebanyak 3 kali. Kemudian kita sebut tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak sekali. Tuan-tuan baca je, buat amalan. Bagi hadiah pada mak kita, bagi hadiah pada ayah kita, ataupun tuan-tuan pergi ziarah orang sakit, tuan-tuan bagi hadiah kitab gini. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Kita bagi hadiah kitab macam ni, orang sakit tu tengok, faham dah tu dia. Maknanya mati dah tu senang kita. Nak sebut tak tergamak sangat. Kita bagi hadiah-hadiah macam ni, kita nak suruh biar ramai orang mati masuk syurga Allah. Ni usaha kita lah. Saya sendiri karang kitab-kitab macam ni. Saya karang sebelum daripada ni, yang terbaru ni, yang terbaru keluar, baru 3 hari sudah keluar ni, saat dipanggil menghadap. Saat dipanggil menghadap, bila sakaratul maut, macam mana kita nak lalui saat tersebut. Kalau ada ustaz-ustaz pada malam yang baik ni, ustazah, tuan-tuan tolong ajar pada masyarakat kita, macam mana kita nak melalui saat sakaratul maut pada kita. Saya karang malam pertama di barzakh, saya karang khabar daripada barzakh, sampailah saya cerita tentang di syurga ganjaran terindah. Yang ni di antara kitab yang saya cerita tentang ni, dalam syurga ni apa dia, benda apa yang akan ada. Kita ni macam mana? Tuan-tuan baca buku ni, macam tuan-tuan dengar saya bercakap dengan tuan-tuan. Saya sebut pada tuan-tuan begini. Dan buku ni di antara buku yang saya sendiri suka baca. Dan saya dapati ramai sahabat-sahabat dia beli buku ni, dia bagi hadiah pada kawan-kawan dia sebut doakan saya. Dia sebut demikian. Pagi tadi ada seorang hamba Allah, dia kata saya nak pergi ke Mekah Ustaz, saya beli buku ni, waktu mana di airport saya bagi seorang dia, nak suruh masing-masing baca. Dia sebut demikian. Baguslah, mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang baik sore ini. Saya karang kitab yang ni, hebatnya surah Al-Ahzab ni. Orang perempuan ada 3 surah yang kalian kena belajar sebelum kalian meninggal dunia. Surah An-Nur, surah An-Nisa dan surah Al-Ahzab. Ajar pada kita demikian. Saya karang lagi kitab ni, Ud'uni, doalah semua kamu padaku. Saya ambil daripada kumpulan doa-doa dalam Al-Quran, saya keluarkan mengikut surah. Mengikut surah tu ada doa rupa-rupanya. Allah jadikan surah Ar-Ra'd ada doa dia. Doa ni untuk apa? Saya susun balik dasar pada yang saya lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam mengagihkan sumbangan cakna asnaf. Tuan-tuan yang ada kelapangan, tuan-tuan boleh bantu kami. Saya macam biasalah, sejak daripada dah lebih kurang 11 tahun dah kerja-kerja begini. Saya umum, walaupun ada orang perli, nombor akaun mana, nombor akaun, orang sebut demikian. Macam-macam gaya. Kita buat kerja kerana Allah. Tuan-tuan yang nak infak, tuan-tuan infak. Tuan-tuan yang tak nak infak, terpulang, kita pun tak marah. Tak ada siapa pun nak marah. Ada kalangan kita. Dan kita buat kerja kerana Allah. Setakat ni, alhamdulillah, kita telah bangunkan lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz, 6 buah sekolah tahfiz dan 1 college yang sedang kita bangunkan. Alhamdulillah, kita buat kerja dalam hidup kita ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan. Antaranya kita sebarkan kit dapur. Tuan-tuan bolehlah masukkan dalam mana-mana akaun Maybank, Matan Center tu. Kemudian lepas pada tersebut, tuan-tuan maklumkan dalam akaun tersebut, bagi tahu pada 013-617-1941 untuk kita tujuan pengagihan sumbangan tadi, untuk kita nak agihkan demikian. Ada tuan-tuan nak pergi terus ke laman tu Matan Center on pay yang ada dekat skrin tu pun, tuan-tuan boleh tekan yang tu insya-Allah dia akan pergi ke mana-mana akaun yang ada tersebut insya-Allah. Terima kasih semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.
صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله